Okay. So kita ada satu quadratic inequality iaitu x squared plus 8x plus c greater than 0. Okay. So bermaksud kita kena gunakan CTS CTS supaya dia berubah menjadi bentuk absolute. Okay, langkah pertama untuk kita buat CTS, saya rasa awak boleh pindahkan C ke sebelah kanan C ke sebelah kanan. Okey. So dia akan jadi negatif C. Okay, so x squared plus 8x greater than negative C. Okey, and then the next step untuk kita buatkan CTS. Okey, macam saya cakap tadi. Kalau nilai pada x ni nilai apa? Nilai pada x ni B dia. Nilai B dia apa? B bersamaan dengan 8. Kita tengok kat sini. Tadi saya kata nilai B dekat x, nilai A dekat x squared. So bermaksud nilai B kita 8. Mengikut formula CTS, di sebelah kiri kita tambah B per 2 kuasa 2. Okay. Itu formula saja. Okay, so kalau B bermaksud kita tahu nilai dia 8, so kita tulis 8 lah. So kita tulis 8 kat sini. Lebih besar daripada negatif C. Dekat sebelah kanan ni pun kita kena tambah B per 2. Tambah B per 2 kuasa 2. B per 2 kuasa 2. Itu kita masukkan dekat sini. Tambah pada kiri dan kanan. Mana dapat nilai B? Daripada ni. B ni kita tengok. Nilai dia 8. Okay. So, the next step, kita akan ambil yang mana? Kita pandang yang ni, x squared. Yang ni pun kita pandang dia. Yang ni kita boleh simplifykan, kita simplifykan. Okay. So, itu memang cara CTS. So, kamu lihat pada tempat yang saya kotakkan tu, di sebelah kiri. So, kuasa 2 tu kita tak nak ubah dia. Kita nak biar dia dalam bentuk kuasa 2. So, maksud saya akan ambil x 8 bahagi 2 bersamaan positif 4. So, bermaksud x tambah 4 sebab kurungan kuasa 2. Sebenarnya kalau kamu tengok, benda ni kita factoriskan dia. Cuba kamu kembangkan x tambah 4 kuasa 2. Kamu akan dapat sama seperti yang di atas ni. Okey, lebih besar. So, kat sini kita just selesaikan je. 8 bahagi 2, 4. 4 kuasa 2, 16. So, bermaksud kita akan dapat 16 tolak. Ini saya just selesaikan saja. Saya tak nak kekalkan bentuk kuasa 2. Okey. So sekarang ni cabarannya kita nak ubah daripada bentuk inequality ni menjadi kepada bentuk absolute inequality. Okey. Okey, kita tengok balik kepada basic definition. Okey. Okey, kita tengok apa dia punya absolute x Ni saya bagi contoh lain. Absolute x bersamaan dengan x kuasa 2 square root x kuasa 2. Okey, bermaksud bentuk absolute selain daripada palang tiang ada dua tiang ni, bentuk lain dia adalah square root x squared. Square root x squared ataupun third x squared. Okey. So, dekat situ daripada sini kita boleh jadikan ini sebagai reference. Okey, bermaksud in order saya nak jadikan bentuk absolute ni. Tengok, saya dah ada kuasa 2 dekat sini. So, apa yang saya tak ada untuk jadikan dia absolute? Square root. Dia tak ada square root, betul? So, kalau kita tambah square root, dia akan jadi bentuk absolute. So, bermaksud, kalau kita nak letak square root, kita tak boleh letak sebelah. Kita kena letak dua-dua belah supaya equation itu sama. Okey. So, bermaksud saya akan square rootkan kedua-dua belah. Saya tambah square root. Okey. So, bila saya dah tambah square root, okey. Yang ini, dia dah berubah menjadi bentuk apa? Bentuk absolute, iaitu absolute x plus 4. Sama dengan ni lah. Dia jadi bentuk ini. Okey. So, sekarang ni dah jadi bentuk absolute x plus 4. Sekejap ada orang beritahu saya tak lepas masuk. So, tak lepas join. Siapa satu kelas dengan Lee Chan Long? Ada kenal tak nama Lee Chan Long? Kalau you ada satu kelas dengan dia, beritahu dia guna link hari Khamis. Okey, kita sambung.
So absolute x plus 4 greater than third 16 minus 3. Okay. So sekarang ni nampak tak? Daripada quadratic inequalities, okay, yang di atas ni quadratic inequalities, saya dah berjaya ubah dia menjadi bentuk absolute inequalities, bentuk yang ni. Okay, itu soalan yang pertama. Okay. Soalan yang kedua. Okay, bermaksud kita boleh tulis kat sini lah. X kuasa 2 tambah 8x tambah C setara dengan absolute x plus 4 greater than 16 minus C. Okay. So, kita dah tukar ke bentuk daripada quadratic inequality menjadi bentuk absolute. Sorry, ada tinggal lebih besar dari kosong. Okay. So, the next step, okay, kita baca soalan seterusnya. Kita dah tukar bentuk daripada inequality menjadi absolute. Okay. Therefore, so bila ada word therefore ataupun word hence, okay, ingat dua perkataan ni, kamu kena gunakan jawapan yang sebelumnya untuk selesaikan soalan seterusnya. So, maksud kita perlu gunakan jawapan ini untuk selesaikan soalan yang diminta ni. Okay, soalan apa yang diminta? Okay, find the interval of x so that x squared plus 8x plus 9 always more than 2. Jadi suruh kita selesaikan inequalities ni, tetapi menggunakan jawapan ni. Ke mana tu? Okey, tak apa, kita saring dulu apa yang soalan diminta. Okey, so soalan minta x squared plus 8x plus 9 plus 9 is always more, sentiasa lebih besar. Bermaksud lebih besar lah simbol dia. Ada sama dengan tak? Tak ada kan? So always more than 2. Okay, always more than 2. Okay, nampak tak macam ada ciri-ciri persamaan dengan yang asal ni? Nampak ke? Tapi masih tak sama. Sebab yang di atas tu, yang berwarna hijau tu, dia lebih besar daripada kosong. Maksud saya kena rearrange quadratic equation kat bawah ni menjadi lebih besar daripada kosong. 8x 9 tolak 2 dapat 7, lebih besar daripada kosong. Okey, so sekarang barulah betul-betul sama. Okey, so bila bentuk dia dah sama, yang ni sama dengan ni, agak-agak apa nilai C? 7. So saya comparekan dia, so saya dapat tahu C bersamaan dengan 7. Betul? Okey, bila C bersamaan dengan 7, tetapi ingat perkataan tadi adalah therefore. Therefore, saya kena gunakan jawapan ni untuk selesaikan soalan yang kita baru dapat ni. Bermaksud dengan nilai C sama dengan 7, saya just gunakan nilai C sama dengan 7 tadi, masukkan ke dalam equation ni. So absolute inequality ni, iaitu absolute x plus 4 greater than 16 minus 7. Macam mana saya dapat 7 ni? Sebab kat sini ada nilai C. C tu saya gantikan dengan nilai 7 ni sebab kita compare tadi dengan maklumat asal. Okey, so absolute x plus 4, okey, 16 tolak 7 dapat 9, so dapat 9. 9 sama dengan apa guys? 3. Okey, 3 betul. So bila 3, dia nak interval. Bermaksud dia minta kita selesaikan inequalities ni. Betul tak? Betul. Okey, so bermaksud kita kena selesaikan inequalities yang kita dapat tadi, iaitu x plus 4 absolute x plus 4 greater than 3. Okey, so saya kira kat sebelah ni. Sebab soalan ni banyak, dia macam pecah banyak soalan bukanlah jawapan akhir tu betul, jawapan dia tak. Dia semua benda ni kena jawab sebab dia minta satu-satu. Okey, so kita akan selesaikan. Saya akan besarkan sikit. So absolute x plus 4 greater than 3. Okey, ingat balik. So kalau absolute inequalities, ada satu tips yang saya boleh bagi, iaitu word apa? Kataan goal. Greater or
and less. So since kita punya simbol ni adalah besar, so maksud saya akan ambil GO, iaitu greater, ayatnya mesti or. Okay, so saya menggunakan method basic definition. So bila saya menggunakan method basic definition, saya akan define satu yang positif, ni yang positif, x plus y yang positif lebih besar daripada 3. Okay, since dia punya simbol adalah greater, so dia akan jadi or. Untuk yang negatif, iaitu negatif in bracket x plus 4 greater than 3 juga. Okay, saya define satu positif, satu negatif. Okay, so jadikan x sebagai subjek. So kita akan dapat apa? Yang pertama, x lebih besar daripada negatif 1. Yang ni, saya memandangkan ada negatif kat sini, saya hilangkan negatif tu dengan darabkan kiri dan kanan dengan negatif 1. So saya darabkan kiri dan kanan dengan negatif 1. So dia akan berubah simbol lah, sebab melibatkan pendaraban ataupun pembahagian nombor negatif. So dia akan jadi apa dah nilai dia, x tambah 4 lebih kecil daripada negatif 3. Okey, so selesaikan, x akan dapat lebih kecil daripada negatif 7. Okey, so bila kita nak selesaikan absolute inequalities, kita mesti ada gambar aja, ada garis nombor. Kita buat satu garis nombor dan kita tengok ada nilai negatif 1 dan juga negatif 7. So yang paling kecil berada di sebelah kiri, yang paling besar berada di sebelah kanan. So negatif 7 yang paling kecil dan negatif 1 berada di sebelah kanan. So negatif 1 lagi besar daripada negatif 7. Okey, so simbol dekat sini lebih besar daripada negatif 1. Ada sama dengan tak? Tak ada sama dengan. So dia akan jadi apa? Bulat tak penuh bulat tak penuh. So bulat tak penuh. So kita tarik ke kanan sebab dia lebih besar. Okay, lagi satu lebih kecil daripada negatif 7. So dia bulat tak penuh juga. Kita tarik ke sebelah kiri. So dia menuju ke negative infinity. Okey, kita tengok balik. Kataan kat sini adalah or. So bila or, so bermaksud dia adalah union. Union. So kalau union bermaksud mana-mana kawasan yang mempunyai garisan, itulah yang kita nak. Okey, so kita lorikkan. Inilah kawasan yang kita nak, daripada negative infinity sampailah ke negatif 7, and then daripada negatif 1 sampailah ke positive infinity. Okey, so bermaksud kita nak jawapan dalam solution set ke interval form? Interval. So kalau interval, kita kena bagi dalam bentuk interval form lah kan. So jawapan kita bermula daripada mana ni? Negative infinity. Negative infinity sentiasa open. Dia akan stop kat mana kejap? Negatif 7. Kat 7 ni open ke close? Open. And then untuk menghubungkan dengan kawasan yang memandangkan dia ada dua kawasan, satu berada di sebelah kiri, satu berada di sebelah kanan, kawasan belorit ni. So yang menghubung dia mesti sentiasa union. So kat sini dia akan memulai daripada negatif 1 open menuju ke positive infinity open. So inilah jawapan untuk absolute kita. Boleh tak? Boleh. So ini kalau diminta daripada bentuk quadratic inequality, diminta kita tukar kepada bentuk absolute inequality. So kita kena buat CTS. Yang CTS tu nanti kita akan buat extra class untuk yang tak ambil math. Saya saya nak tanya yang atas tadi. Yang atas sikit. Yang 8/2 tu dapat macam mana? Oh, ni guna formula Bil. Formula penyempurnaan kuasa 2. B per 2 kuasa 2. Tambah B per 2 kuasa per 2 di sebelah kiri dan kanan dia. Okey, faham. Tak apa, yang tu saya akan cerita lanjut nanti kalau nanti saya buat kelas tambahan untuk pelajar yang tak ada math. Okey. Saya tak buat kelas tambahan, saya akan buat kelas tu, siapa nak masuk, saya tak paksa. Okey, kan saya cakap macam tu, nanti ada pula kata saya buat kelas saya paksa lah pula. Okey, so siapa-siapa yang nampak saya live tu, join je. Tak kisahlah nak dah ambil MMAT ke tak ambil MMAT je. Ikutlah. Okey. So seterusnya
find the inequality in the form of absolute x minus a greater equal k, with a and k are constant which equivalent to x less than negative 4 or x greater than equal negative 1. Okay, so sekarang ni soalan dia macam ni. Dia kata dia suruh kita cari inequality ni, bentuk ni. Biasanya kita dapat bentuk ni, kita selesaikan. Tapi kali ni kita dapat tak tahu apa nilai kat A dengan K, tapi kita ada jawapan akhir. Ni jawapan akhir. Jawapan dia x less than negative 4 or x greater than negative 1. Bermaksud jawapan dia tu union kan. Ada dua kawasan, satu ke kiri, satu ke kanan. Boleh bayang tak? Boleh kot So, mudah je nak selesaikan soalan macam ni. Okay, so keyword dia bila absolute adalah perkataan goal. Okay, so goal greater or. So memandangkan simbol greater bermaksud greater or. So saya akan define menggunakan method basic definition. So yang pertama adalah x tolak A lebih besar sama dengan K untuk yang positif. Since simbol dekat sini pada absolute adalah greater, so bermaksud penghubungnya adalah perkataan or. So yang satu lagi untuk yang negatif, x minus A less than equal to K. So ini saya dah define. Okay, and then saya solvekan dia, jadikan x sebagai subjek di sebelah kiri. So saya akan dapat x greater equal to K plus A. Yang kedua, okay, saya pindahkan negatif dulu ataupun darabkan kiri kanan dengan negatif, so simbol akan berubah. So x minus A lebih besar sama dengan negatif K. Okay. So x lebih besar sama dengan A tolak K. Boleh? Boleh? Boleh sir. Boleh. Okay. So kalau boleh, nice, mudah je. Sebab dia kata ni adalah jawapan akhir, iaitu x less than negative 4 or x greater than negative 1. So caranya kita compare x ni mengikut simbol yang betul. Okay. Ni simbol lebih besar sama dengan. So saya akan comparekan dengan jawapan yang simbol lebih besar sama dengan. Nampak tak? So bermaksud apa yang saya comparekan dekat sini adalah iaitu x greater equal to K plus A dengan x greater equal to negative 1. So bila saya compare, saya pandang yang ni je. Sebab ni sama. So bermaksud K tambah A bersamaan dengan negatif 1. Saya dapat equation yang pertama. Okay. Sir, Ya? apa awal-awal negatif bracket x negatif A tu ya sir buat less dah? Saya terbalik Salah jawab soalan. Oh, saya terbalik Sepatutnya more dulu. Oh, okay, sorry. Sebab saya define kan. Define dia tak berubah lagi, betul tak? Okay, saya silap. Okay, so bermaksud masa saya define kat sini, okay, kat sini baru kita berubah simbol, betul? Betul Betul. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Siapa yang betulkan tu? Kita nak bagi hadiah nanti bila jumpa. Okay, so kat sini equation yang kedua, iaitu lebih kecil sama dengan. Okay, lebih kecil sama dengan saya akan comparekan dengan yang ni lah, lebih kecil sama dengan. So bermaksud yang saya comparekan adalah x less than A minus K dengan x less than negative 4. Okay. So yang saya comparekan ni lah, A tolak K bersamaan dengan negatif 4. So A tolak K bersamaan dengan negatif 4. So dapat equation yang kedua. Okay, betul tak? Betul kan? Betul. Okay, so kalau betul, bila kita ada dua persamaan dan kita ada dua unknown, kita kena buat simultaneous equation ataupun persamaan serentak. Okay, so persamaan serentak ni either kamu boleh gunakan substitution method ataupun elimination method. Okay, memandangkan saya nampak kat sini ada single unknown saja, A dengan A, so dia dah sama. So saya just terus gunakan elimination method. Maksud equation 1 saya akan tolakkan dengan equation 2. So apa yang berlaku bila equation 1 tolak equation 2? So, saya rearrange dulu So A tambah
K bersamaan dengan negatif 1. Tolakkan dengan equation 2 iaitu A tolak K sama dengan negatif 4. Okey. So bila saya tolak, A tolak A akan jadi kosong lah kan. Dia hapus lah. Habis. So K tambah K akan dapat 2K. Betul tak? Betul. Okey. K ni lah. K tambah K. Kenapa tambah? Negatif bertemu negatif akan jadi positif. Okey. So yang seterusnya, negatif 1 Sama dengan 3. tolak negatif 4 dapat apa? 3. 3. Dapat 3. So kosong tambah 2K sama dengan 3. So jadikan K sebagai subjek, dapatlah 3/2. Okey, dah dapat K, kita boleh dapatkan A. So sub K sama dengan 3/2 into mana-mana equation, either equation 1 or equation. So let's say saya masukkan dalam equation 1. So equation 1 yang ni, so, saya masukkan, saya dah ada value of K. So 3/2 tambah A sama dengan negatif 1. So A bersamaan dengan 1 tolak 3/2 apa? 1 negatif 1 tolak 3/2. Negatif 5/2. Negatif 5/2. Okey, boleh? Boleh. Okey. So, tapi kan, kita dah menjawab soalan belum? Sebab soalan nak apa? Soalan nak inequality dalam bentuk ni kan? Dalam bentuk absolute ni kan? So, kita kena masukkan jawapan A dengan K kita ke dalam bentuk absolute tadi. Faham tak? So, saya just salin je semula. Absolute X, apa value A kita tadi? Tolak negatif 5/2. Tutup palang. Lebih besar sama dengan 3/2. So boleh tukar simbol jadi tambah 5/2. Lebih besar sama dengan 3/2. So ni soalan nak. Soalan tak kata dia nak A dengan K, tapi dia kata nak bentuk yang ni. Tapi tetap kena cari A dengan K. Faham tak? Faham. Okey. Boleh ya? Okay, ni cara yang saya rasa soalan tutur yang agak mencabar lah. Yang macam susah sikit. Saya pilih untuk kita bincangkan bersama. Okey. Seterusnya, ni soalan ni. Macam mana kalau dapat bentuk macam ni? Siapa yang dah buat? Ada tak yang dah buat? Selesaikan dua-dua belah. Selesaikan dua-dua belah. Macam mana tu? 6 lebih kecil tu kita pisahkan 2. Kenapa kena pisahkan 2? Sebab dia ada A, B, C. So kita buat A sama dengan B, so kita kira pula B sama dengan C. Okey. Betul. So kita tengok guys, nampak tak kat sini ada 2 anak panah. Dia macam ada kepala ikan, ada ekor ikan kat sini kan. Tapi kena hati-hatilah, kat sini dia sama dengan, kat sini tak ada sama dengan kan. Betul. Okey, so kamu tengok betul. So ada kepala ikan, ada ekor ikan. So bila ada macam ni, kita terpaksa separatekan dia. Yang ni kita ambil satu bahagian. Okay, so kita salin dulu. Bahagian ni 6. Ni kuadratik inequalities lebih kecil sama dengan X kuasa 2 tambah X. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, kita ambil yang mana? X less than 35 X squared. Kita ambil yang ni pula. Betul? Okay, kita ambil yang ni iaitu X squared plus X lebih kecil daripada 35 tolak X. Okey. Kalau kamu perasan, bentuk simbolnya adalah lebih kecil. Okey, kalau lebih kecil, apa yang menghubungkan dekat tengah-tengah ni? O ke N? N. N lebih kecil N. So N. So dia akan dihubungkan oleh kataan N. Okey, so kita solve lah satu persatu. Okey. So saya buat ni akan jadi kosong. Lebih besar sama dengan X kuasa 2 tambah X tolak 6, betul? Tapi kalau boleh sebelum factorization, saya nak X squared dengan X tu berada di sebelah kiri equation. So saya tukar tempat. So, bila saya tukar tempat, X kuasa 2 tambah X tolak 6, simbol akan berubah. Lebih besar kosong. Okey, saya tukar tempat je.
Sebab tadi kosong lebih kecil daripada ni. So bermaksud X kuasa 2 tambah X tolak 6 lebih besar daripada sama dengan kosong. Okey. So lepas tu kalau kita lihat anak pelajar, yang ini adalah quadratic inequalities. So bermaksud kita boleh selesaikan dia menggunakan graphical method. Okey, bermaksud gambar raja senyum. So kita boleh factoriskan dia. So bila factoriskan, kita akan dapat hasil factorize tu adalah X tambah 3 X tolak 2 lebih besar sama dengan kosong. Okey, bermaksud kita ada dia punya root. Yang pertama negatif 3, yang kedua 2. Okey, so, saya lukis gambar raja dahulu. Kita ada senyum. Okey, so kita ada di sini. Okey, so sekarang ni gambar raja senyum kita ada negatif 3 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Okey, simbol terakhir adalah lebih besar sama dengan. Okey, bermaksud kawasan yang kita kalorikan adalah kawasan yang berada di luar. Jadi di luar. Bolehkah? So maksud jawapan kat sini, ni belum habis jawapan lagi. Okey, saya tunjuk dulu. Okey, kita selesaikan yang sebelah kanan dulu. Okey, sebelah kanan pula kita selesaikan macam biasa, bawa semua ke sebelah kiri dulu. X kuasa 2 tambah X tambah X tolak 35 lebih kecil daripada kosong. So X kuasa 2 tambah 2X tolak 35 lebih kecil daripada kosong. Okey, so bila quadratic inequalities kita boleh faktoriskan dia. Okay, masukkan value dalam calculator. Nilai A 1, nilai B 2, nilai C negatif 5. Kamu akan dapat hasil factorization tu adalah X plus 7 dan juga X minus 5 less than 0. Okay, so dua root yang kita dah tahu. Yang pertama adalah negatif 7, yang kedua adalah 5. Okay, benda yang sama saya apply. Saya buat gambar raja senyum. Okay, buat ni. Okay, so kita akan dapat apa? Negatif 7 kat sebelah sini, 5 kat sebelah kanan. Simbol terakhir di sini lebih kecil. So bila lebih kecil bermaksud kawasan yang berada di dalam. Okay, nampak tak? Kita define dia tapi memandangkan kiri dan kanan kita tu adalah kuadratik tau. Bila kuadratik, ada pula word and. Bila ada word and, kita kena cari intersection di antara dua kawasan ni, di antara dua kawasan senyum ni. So macam mana nak cari kawasan persilangan di antara dua kawasan senyum? Okey, mudah je ni. Yang ni kalau kita wakilkan negatif 3, 2. So tengok ada sama dengan kan? Bermaksud dia akan jadi full dot lah. Satu ke kiri, satu ke kanan. Okey, full dot Itu perwakilan dari garis nombor. Kalau yang ni negatif 7 ke 5. Ni bukan full dot, sorry, maafkan saya. Yang ni tak ada sama dengan. Okey, yang ni tiada sama dengan. So dia bulat tak penuh. Bulat tak penuh, bulat tak penuh. Kita sambung je. Kenapa sambung? Sebab dia di antara negatif 7 dengan 5. Okey, tetapi kita nak cari kawasan persilangan ni dengan ni, yang mana yang bertindih. So kita kena buat satu gambar raja baru lah. Okey, so buat gambar raja baru. Alamak, apa tu? Sekejap Okey, saya buat satu garis lurus. Kenapa saya tak baca? Okey, baru dia. Okey, so kita masukkan semua nombor yang terlibat. Okay, nombor yang pertama adalah, yang paling hujung adalah negatif 7. Negatif 7 paling hujung. And then negatif 3. Kita gabungkan kedua-dua gambar rajah ni. And then 2. And then 5. Okey, so kita lukis ikut apa yang kita faham tadi. Negatif 3 ke kiri. Okay, saya akan ambil satu bulat penuh ke kiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, 2 ke kanan kan? 2 ke kanan. 2 ke kanan. Okey. Seterusnya. Okey, ini baru saya lukis yang bahagian ni. Yang bahagian ni saja. Saya baru lukis kat sini. Sekarang nak gabungkan ni pula. Nak gabungkan ni dalam satu gambar rajah. Dua gambar rajah ni gabung dalam satu gambar rajah yang kat sini. Okey. So
negatif 7 dengan 5 connected. Tetapi dua-dua empty dot. Okey, saya akan ambil satu garis. Saya connectkan. Okey. Tadi kita nak apa? Kita nak cari kawasan persilangan. Yang manakah kawasan bersilang di antara dua kawasan ni? Barulah kita boleh nampak. Tadi masa dalam bentuk gambar je senyum kita tak dapat baca. So, ubah kepada bentuk tambah lain baru kita nampak. Okay, so ni adalah kawasan yang bersilang. Yang pertama, dan ini kawasan bersilang yang kedua. Okey, ini untuk negatif 7 ni, termasuk ke tak termasuk? Dekat atas tak ada, kat bawah ada. So dia tak termasuk. Sebab kalau intersection dia mesti dua-dua ada. Ni pun sama, 5. Termasuk ke tak termasuk? Tak termasuk. Okey, so jawapan kita akan ada dua kawasan. Itu yang pertama. Ni nak jawapan dalam bentuk apa? Solution set ke interval form? Oh, dia tak ada cakap apa-apa kan? So kita boleh bagi jawapan kita dalam apa-apa bentuk. Okey. Sama ada solution set ataupun interval notation. So kawasan yang pertama saya lihat kat sini. So negatif 7 tak termasuk, bermaksud negatif 7 akan jadi open. Okey. Sampai mana? Kawasan lorek tu dia akan berhenti sampai negatif 3. So negatif 3 termasuk sebab dia ada atas dan bawah. Okey. Memandangkan ada dua kawasan yang sentiasa menghubungkan dia adalah OR ataupun simbol U union. Okay. So yang ni akan bermula daripada 2 close sampailah 5 open. So inilah jawapan akhir dia. Sir, kalau saya tak buat graphical method tu, saya terus buat number line tak apa tak? Yang mana? Tak buat yang ni Tak buat graphical tu. Tak buat yang macam ni? So awak terus buat yang bawah ni? Saya terus buat yang kanan. Oh terus gabungkan semua? Boleh juga, tapi biasanya kalau macam tu awak tak nampak lah dia punya. Biasanya awak tak nampak lah. Sebab ni saya buat step by step, tunjukkan daripada kuadratik kan. Sebab kalau mengikut konsep kuadratik mesti gambar jas senyum. Kalau linear baru garis nombor. Faham tak? Faham. Tapi kalau awak buat terus okey je, tak ada masalah. Okey. Okay, thank you sir. Okey. Ada lagi apa soalan tak tanya? Ada 105 orang ni. Orang yang sama aja yang tanya. Ya. Dalam bentuk solution mana jawapan ya? Section. Okey, nak jawapan dalam bentuk solution set. Okey, solution set So solution set mesti ada simbol curly bracket ni. So kita ada dua kawasan. Kawasan yang pertama ni lah, iaitu di antara negatif 7 dan negatif 3. So X berada di tengah-tengah sebab dia kata di antara. Tu ayat dia. X di antara negatif 7 hingga negatif 3. Tetapi negatif 7 tak termasuk. So tak ada sama dengan. Negatif 3 termasuk. So ada sama dengan. Okey, tu untuk kawasan yang ni. Kalau interval simbol union, kalau dalam bentuk solution set kataan okey. Ni sentiasa dia takkan jadi intercept. Bila ada lebih daripada satu kawasan yang kita cari tu dapat lebih daripada satu kawasan, dia sentiasa dihubungkan Kalau ada 3 kawasan ada 2 kali Kalau ada 4 kawasan ada 3 kali Faham Okey. Seterusnya 2, 5. Okey, so X berada di antara 2 dan 5. Okey, X berada di antara. So maksud X berada di tengah-tengah, tetapi 2 tak termasuk. 2 termasuk. 2 termasuk. 5 tak termasuk. Apa benda tu? Tutuplah curly bracket. Okey, ni jawapan dalam bentuk solution. Boleh tak? Boleh. Thank you sir. Okey, so saya rasa bab 2 yang penting kamu tahulah macam mana nak gunakan basic definition. Yang saya tunjuk ni memang soalan yang susah je. Yang senang banyak. Ni lebih kurang 3 ni je lah macam orang kata rare, jarang ada. Tapi saya tunjukkan juga supaya kamu ada kefahaman yang lebih. Okey. Soalan yang lain tu define macam biasa je kamu boleh buat. Okey, kita lihat pada soalan yang seterusnya. Boleh tak? Boleh. So, Boleh. Ni mudahnya, dia masuk chapter 3. Write down the n term of arithmetic progression with first term 10 and common difference 3. Dia suruh kita apa? Dia suruh kita tulis n term. Dalam topik 3 kamu kena bezakan dia punya term-term dia. N term,
sum of the first and term. Itu je. Arithmetic, geometric, common ratio, common difference. Okay, so kalau kat sini dia mention arithmetic progression. So bila arithmetic progression, so dia ada common difference, dia ada basis punya. So dan dia kata first term dia bersamaan dengan 10 dan common difference dia bersamaan dengan 3. Okay, so kamu kena familiar juga dengan dia punya formula dalam topik 3. N term formula dia adalah Tn bersamaan dengan ni namanya N term. Okay, formulanya adalah A tambah N tolak 1 darabkan dengan D. Yang mana A ni adalah first term, D ni adalah common difference. Okay, so sekarang kita dah ada maklumat tak first term dengan common difference? Ada. Mudah je. So bermaksud A kita bersamaan dengan 10, D kita bersamaan dengan 3. Okay, just sekarang ni kita masukkan balik ke dalam formula yang diberi. N, A kita 10, N tolak 1 darab 3. Ni je yang dia nak. Mudah je. Okay, soalan simple-simple dulu, baru masuk. Expand ke? Nak expand pun boleh. Okay, nak expand pun boleh. So 10 tambah 3N tolak 3. So kamu akan dapat 10 pula. 7 tambah 3N. 7 kan. 7 tambah 3 N. Okay, boleh? Boleh. Okay, so selesai soalan yang keempat. Siap pada soalan yang kelima. Okay, the third term of an arithmetic progression is 16. Okay, yang penting kena tahu arithmetic ke geometri. Dah highlight kan. So dia arithmetic. Bila arithmetic, formulanya Tn, dia ada common difference, dia ada D, dia ada A. Okay, so dia ada bagi maklumat. Dia kata third term bersamaan dengan 16. Okay, simple kan. Third term ni apa? Apa maksud dia guys, third term? T3. Ya, sebutan yang ketiga. So T3 ataupun sebutan yang ketiga, third term bersamaan dengan 16. Okay, ini maklumat pertama, kita keluarkan. Lagi apa dia bagi? And the 30th term is 13. Okay, bermaksud T13. Allahuakbar. T13 bersamaan dengan 46. Awak rumah awak hujan tak? Kawasan rumah awak Kalau Kuantan ni hujan Hujan. Belah-belah Kuantan ni hujan ni. So macam saya ni sedap je kalau minum kopi, makan Maggi sekejap lagi. Okay, so T3 sama dengan 16, T13 sama dengan 46. Okay, dah ada dua maklumat kan. Apa yang dia nak? First term dan juga common difference. So apa yang nak dia cari? Okay, kita tulis yang tak tahu, first term tak tahu, dan common difference tak tahu. Okay, boleh tak? Okay, so sekarang ni saya ada dua maklumat. T3, okay, saya akan gunakan formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. So bila saya subkan kat sini T3, N sama dengan 3. So A tambah, kat sini boleh tak kita subkan nilai 3? Boleh. So 3 tolak 1 darab T. So bermaksud T3 bersamaan dengan A tambah 2D. Dia ada bagi nilai tak? 16. So bersamaan dengan 16. Bersamaan dengan 16. Okey. So itu yang pertama, maklumat pertama. Maklumat kedua, T13. T13 masukkan dalam formula, dia akan dapat A tambah apa dia? 13 tolak 1D, betul? Bersamaan dengan 46. Okey. So dia akan jadi A tambah 12D bersamaan dengan 46. So kat sini saya dapat equation 1, equation 2.
So bila ada dua unknown dan ada dua persamaan, kita boleh buat persamaan serentak. So boleh solve either menggunakan substitution ataupun elimination. Okay, so saya gunakan elimination since dia ada A. So senang kita nak hapuskan dia. A tolak A jadi kosong. So saya akan menggunakan equation 1 akan tolakkan dengan equation 2. So bila equation 1 tolakkan dengan equation 2, so saya salin. Equation 1 adalah A tambah 2D bersamaan dengan 16. Tolak. Okay, tolak. A tambah 12D bersamaan dengan 46. Okay. Saya buruk sekejap Okay. So kita buat pengiraan. A tolak A akan dapat kosong. 2 tolak 2 tolak negatif 12 akan dapat apa? Negatif 10. Negatif 10D. Jangan Sama lupa dia. dengan negatif 30. Ni dapat negatif 30. 16 tolak 46. Okey. So negatif 10D bersamaan dengan negatif 30. So D sama dengan 30 bahagi 10. 10. So negatif boleh cancel, kosong boleh potong. 3 bahagi 1 dapat 3. 3. So D bersamaan dengan 3. Okey, dah dapat D, macam mana nak cari A? Sub. Substitute. Okey, sub dalam mana-mana equation 1 atau 2. Sub D equal to 3. Let's say saya pilih equation apa nak? Equation 2 ke equation 1? 1. Equation 1. Okay, let's say kita pilih equation 1. 1. So bermaksud A tambah 2 darab 3. Ni saya masukkan kat sini. Dalam ni A 2 darab 3 bersamaan dengan 16. So A bersamaan dengan 10. Betul? Betul. Okay. Betul. So kita dapatlah jawapan dia. Okay? Boleh tak guys? Boleh. Okay, so untuk next tutor kita masih dalam topik 3. Kita akan lebih mendalami. So soalan ni semakin lama semakin bertambah lah. Okay. Okay, so saya rasa sampai sini saja untuk kelas pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya akan bagi